record lah, mana tahu sempat yang tak hadir tu, yang tak dapat join tu, kita yang record ni lah. Okay. So, buka buku Nilam balik, sorry buka je lah, tak apalah, saya cuba record. Kita nak sambung balik sebab soalan tadi ada kaitan dengan garam tadi. Okey, minggu lepas apa? Yalah, minggu lepas kan. Sabtu lepas kita dah belajar tentang cara garam terlarutkan dan tak terlarut dihasilkan. Garam terlarut dihasilkan melalui dua kaedah, iaitu kaedah pentitratan dan kaedah apa? Pentitratan dan kaedah melarut melalui tindak balas asid dengan logam, oksida logam, karbonat logam yang tak larut. Contohnya, asid bertindak balas dengan logam, asid bertindak balas dengan oksida logam, asid bertindak balas dengan karbonat logam. Okey, ini dua kaedah untuk menyediakan garam terlarutkan. Tetapi kita juga membincangkan kaedah garam tak terlarutkan, iaitu melalui kaedah pemendakan atau kaedah tindak balas penguraian ganda dua. Okey, dan ini pun kita dah bincang. Okey, tapi hari ini kita nak teruskan dengan kaedah penghasilan garam terlarutkan. Okey, penyediaan garam terlarutkan ini dia punya kaedah yang dijalankan Okey, nanti kita akan tengok. Okey, ni garam. Okey, dan kita juga telah bincang kalau garam nak, iaitu natrium, aluminium, kalium, kita gunakan kaedah satu, iaitu kaedah pentitratan. Jika garam selain kalium, natrium, amonium, kita gunakan kaedah tindak balas asid dengan logam atau oksida logam atau karbonat logam yang tak larut. Okay, so dalam eksperimen ni garam selain daripada garam. Ni kaedah yang kedua. Dia beri kat sini kaedah satu. Okay, kita beri kaedah satu dulu lah. Okay, kaedah satu adalah kaedah garam terlarutkan untuk natrium, aluminium, natrium, amonium dan juga kalium. Okey, caranya. Saya takut keluar dalam soalan eksperimen ni, tu saya nak tegaskan. Okey, sukat dan tuangkan. Saya besarkan sikit Okey. Sukat dan tuangkan 50, sambil tu kau boleh salin, sentimeter padu sebarang alkali yang berkepekatan 1 mol per desimeter padu ke dalam kelalang kun. Okey, ambil 50 cm padu alkali yang berkepekatan 1 mol, masukkan ke dalam kun. Kemudian tambah beberapa titis phenolphthalein. Ambil beberapa titis phenolphthalein. Okey, kemudian sebarang asid, tak kisahlah asid sulfurik ke asid hidroklorik ke asid nitrik, lebih kurang 1 mol. Mesti sama mol dia Alkali tadi 1 mol, asid pun 1 mol per desimeter padu dia punya kemolaran. Dititratkan kepada alkali sehingga neutral. Okey, menggunakan penunjuk. Isi padu asid kemudian dicatat. Okey. Ulang titratan tanpa penunjuk untuk mendapatkan larutan garam yang tulen dan neutral. Okey, maksudnya macam ni, dia suruh kali pertama. Okey, maksudnya alkali dimasukkan kat sini. Dalam alkali ni jangan lupa ditambahkan phenolphthalein. Phenolphthalein ni nak menunjukkan warna dia dah campak alkali. Di mana phenolphthalein ni dalam keadaan asid
dia akan berwarna merah jambu. Dalam keadaan alkali dia berwarna ungu. Dalam keadaan neutral dia akan berwarna hijau. So kalau dia dah tukar hijau, kita tahulah tindak balas telah berlaku. So kita terterapkan. Nak ingat kemolaran kedua-dua ni mesti sama. Kalau asid satu, kalau alkali kita gunakan 1 per mol per kemolaran dia desiliter padu, yang asid pun mesti guna yang 1 mol per desimeter padu. Kemudian kita tengok berapa asid yang diperlukan untuk meneutralkan alkali. Okey, bila dah habis tindak balas ni, kita ulang balik. Contohnya kita tengok, ini perlukan, ni katakanlah kita letak 25 cm padu. So kita tidak ditukar jadi warna hijau juga 25. Contohlah ni 25 cm padu, ml juga. 25 ml juga. Jadi kita ulang lagi sekali tapi tanpa menggunakan phenolphthalein, tapi kita gunakan 25 ml juga. Faham tak maksud saya? Faham Mula-mula buat, dikatakan kena mula-mula buat dengan menggunakan penunjuk. Okey, bila kita gunakan penunjuk, kita dapat tahu berapa ml yang sentimeter padu yang diperlukan untuk meneutralkan alkali tu. Okey, contohnya katakanlah 25. So kita catatlah 25. Kita ulang eksperimen yang sama, tetapi kita tak gunakan phenolphthalein. Apa tujuannya? Sebab kita nak dapatkan garam yang tulen. Tadi dari eksperimen pertama kita tahu 25 cm padu asid digunakan untuk meneutralkan 25 cm padu alkali. So kita guna yang samalah. Kita gunakan isi padu yang sama seperti yang eksperimen 1. Boleh? Boleh semua? Faham Okey, ini adalah kaedah untuk apa? Kaedah 1. Kaedah 1 ni hanya sesuai digunakan untuk ion, kaedah 1 hanya sesuai untuk garam yang mengandungi ion natrium, amonium dan kalium sahaja. Okey. Okey, inilah kaedah 2. Okey, kaedah 2. Kamu nak salin dulu ke kamu nak seterang dulu? Mana yang kamu rasa selesa? Nak salin dulu ke nak terang dulu? Nak salin dulu? Okey, kamu salin dulu. Nanti saya terang. Okey. Masak ni lah. Okey, salinlah dulu. Nanti saya terang balik. Okey. Besar sebelah. Sebab orang besar sebelah.
Kita teruskan. Okey, kaedah yang kedua ialah kita untuk garam terlarutkan selain kalium, natrium dan amonia. Kaedah yang untuk kalium, amonium dengan natrium tadi kita gunakan kaedah tingkatan. Okey. Kemudian kaedah yang kedua, garam selain daripada kalium, natrium dengan amonia. Caranya, okey, kita kacau campuran dengan menggunakan rod kaca. Okey, so kita ambil satu beaker. Dalam beaker ni kita letakkan asid. Okay. Okey, tambah serbuk, boleh guna logam. Contohnya logam, contohnya saya nak hasilkan garam magnesium klorida. Saya boleh gunakan logam magnesium. Saya boleh gunakan logam magnesium oksida. Saya boleh gunakan logam magnesium karbonat. Ya. Okey, boleh guna tiga-tiga ni. Dimasukkan ke dalam beaker yang mengandungi asid dan dipanaskan. Okey, dan ingat serbuk kita tambah serbuk logam, oksida logam dengan karbonat logam ni secara berlebihan. Lebih pun tak apa. Okey ya, kaedah ni. Okey, dah lepas kita kacau ni kita akan nampak bahawa tak semua oksida logam, karbonat logam ini akan larut. Biar saja panas, saja kita letak berlebihan. Okey, supaya nak pastikan semua asid itu telah ditindak balas. Okey, lepas tu, lepas dipanaskan, dia dah mendidih, turas campuran tersebut untuk mengasingkan bahan berlebihan itu, iaitu logam atau oksida logam atau karbonat logam dengan larutan logam. Kita ambil, kita turaskan. Okey. So baki ialah inilah logam oksida atau logam karbonat baki tu. Dan hasil turasan ini adalah larutan garam. Boleh? Okey, seterusnya kita ambil larutan garam tersebut, kita tuangkan ke dalam mangkuk penyejat. Ini mangkuk penyejat ya. Mangkuk penyejat. Dan kita sejatkan, kita panaskan dia. Sejakkan larutan hingga larutan tepung. Larutan tepung ni kira dia dah dia betul-betul pekat, dia tak boleh terima lagi untuk dilarutkan bahan lain. Okey, so kita biarkan sejuk, lepas tu kita sejukkan pada suhu bilik sehinggalah hablo garam akan terbentuk. Kita biarkan dan kita akan nampak hablo garam tu terbentuk. Okey. Lepas dah terbentuk, kemudian kita turaskan campuran tersebut untuk mengasingkan hablo garam. Okey. So baki ni yang terhasil baki yang terhasil ini adalah hablo garam. Hablo garam inilah yang kita akan collect nanti. So hablo garam itu dikeringkan dengan cara menekan antara kertas turas ini. So kita akan dapat hablo garam. Maka terhasillah garam. Okey. Sebenarnya eksperimen ni kamu kena buat sendiri. Ya. Sebagai projek kamu ada dua, satu penghabulan yang saya tunjuk, satu kaedah ni. Okay, nanti kalau buka sekolah nanti kamu boleh buatlah sebagai projek kamu untuk melengkapkan projek kamu. Okey. Okey, faham tu? Boleh faham Ini kaedah yang terlibat. Dia buat diagram supaya kamu lebih faham. Kalau kamu tulis dalam bentuk esei pun, sini pun boleh. Okey. Okey. Contoh garam tadi. Kita belajar ni. Contoh garamnya ialah
Okey, contohnya kita nak hasilkan garam. Ini pun kita dah bincang saya ulang balik. Contohnya kita nak hasilkan garam. Oh ini garam terlarutkan. Tak ada contoh. Contohnya kita nak hasilkan garam contohnya kita nak hasilkan garam kuprum sulfat. Okay, kita boleh gunakan kuprum. Kan dia kata boleh gunakan kuprum, logam kuprum pun boleh, kuprum karbonat pun boleh, kuprum oksida pun boleh. Kita tambah, kita larutkan dalam asid sulfurik. Gunakan kaedah yang ditunjukkan ini. Ini kaedah yang ditunjukkan. Okey, ni kaedah dia. Kaedah ni contoh ni asid. Okey, katakanlah saya gunakan logam ni contohlah. Yang ini katakanlah kita nak hasilkan magnesium klorida. So kita gunakan asid hidroklorik. Kemudian saya gunakan magnesium oksida dalam ni. So kaedah dia semua sama. Kita boleh gunakan magnesium, sama ada kita boleh gunakan magnesium oksida ataupun kita boleh gunakan magnesium karbonat mana-mana. Okey. Tak apa, nanti kamu nak buat eksperimen ni. Okey, seterusnya okey, kaedah yang ketiga. Kaedah penyediaan garam tak terlarutkan. Tak terlarutkan kita pun dah bincang. Penyediaan garam tak terlarutkan melalui tindak balas penguraian ganda 2. Contohnya, ini pun kita dah bincang, tindak balas antara plumbum nitrat. Sekarang kita nak hasilkan garam plumbum sulfat. Kita tahu plumbum sulfat adalah garam yang tak larut dalam air. Macam mana nak hasilkan? Kaedahnya kita cari ion plumbum. Kita cari garam yang mengandungi ion plumbum dan kita cari garam yang mengandungi ion sulfat dengan syarat kedua-duanya larut dalam air. So di sini dia pilih plumbum nitrat. Kenapa dia guna plumbum nitrat? Sebab semua garam nitrat larut dalam air. So dia mesti ada plumbum. Yang kedua digunakan natrium sulfat. Ada sumber. Okay, ini ada sulfat dan ini ada plumbum. Ada plumbum. Tetapi dipilih daripada sumber yang larut dalam air. Kenapa kita pilih natrium sulfat? Kerana natrium sulfat larut dalam air. Boleh tak kalau kita ganti dengan kalium? Boleh. Ganti dengan natrium? Boleh. Sebab nak ni semua larut dalam air. Tiga-tiga pun boleh. Tetapi asalkan ada sulfat dan ada plumbum. So dua ni akan bergabung membentuk garam yang tidak larut dalam air. Yang ini natrium nitrat ni larut dalam air. Jadi hasil dia mesti satu tidak larut, satu larut. Barulah berlaku tindak balas ini. Dan syarat yang kedua, kedua-duanya mesti terdiri daripada K-ion dan N-ion mesti wujud dan daripada situ mesti larutan yang larut di dalam air. Okey, ini saya dah ingatkan. Dan seterusnya kita penyediaan garam tak terlarut. Caranya sukat dan tuangkan 100 cm padu larutan yang berkepekatan 1 mol per desimeter padu yang mengandungi cation. Contohnya kita nak hasilkan garam apa tadi? Kita ambil contoh yang sama supaya kamu tak keliru. Contohnya kita nak hasilkan plumbum sulfat. Plumbum sulfat nak hasilkan. So kat sini apa? Mesti ambil apa? Plumbum yang larut dalam air apa?
Plumbum apa? Plumbum apa yang larut dalam air? Idina? Ya, cikgu. Plumbum apa yang larut dalam air? Plumbum? Plumbum nitrat. Plumbum nitrat. Formula dia PB? PbNO3. PbNO3 2. 2. Okey. Kenapa kita pilih yang ni? Sebab larut dalam air. Contohlah yang ni. Okey. So ion yang wujud kat sini mesti Pb2+. Okey. Ni nampak dia punya ion-ion lah. Dia bagi dalam XM plus lah. Okey. Dicampurkan dengan 100 cm padu larutan yang berkepekatan 1 mol per desimeter padu yang mengandungi anion N. Okay, so sekarang kita cari larutan yang mengandungi ion. Kita nak hasilkan plumbum sulfat kan? Okay, nak hasilkan plumbum. Kita cari apa yang ni. Yang kedua, kita gunakan natrium sulfat. Okay, maknanya ada ion sulfat kat sini. SO4 2-. Sumber dia kita ambil apa tadi? Kita ambil natrium sulfat. Okey. So, kita tindak balaskan dua-dua. Okey. Bila kita tindak balaskan ada mendakkan garam. Kat sini PB, kat sini sulfat. Maka garam NYM ataupun PB, yang ni contohlah kan. PbSO4 terhasil. Ya, plumbum sulfat ni terhasil. Okey. So, campur dan kacaukan campuran dengan menggunakan rod kaca. Setelah itu, baki, yang kat bawah ni contoh saya bagi. Plumbum sulfat dituras dan bilas mendakkan dengan menggunakan air suling. Baki itu adalah garam XNYM ni ataupun plumbum sulfat. Saya bagi contoh je supaya kamu ingat. Dan tekankan mendakkan antara kertas turas untuk mengeringnya. So garam yang terhasil ini adalah garam yang tidak larut dalam air. Garam tak terlarutkan. Okey, itu cara nak hasilkan. Kalau dia suruh buat esei, kamu kena terang macam ni lah. Ya. Okey, diagram ni membantu. Dah salin belum? Dah, okey, saya bagi masa salin dulu. Yang sebahagian saya tulis tu adalah contoh untuk yang kita gunakan dalam yang awal tadi iaitu plumbum sulfat. Saya nak kaitkan. Okay. Kaedahnya adalah kaedah penguraian ganda 2. Okey, susnya. Okey. Okey, ini latihan. Ini yang ditanya tadi. Okey, so tak apa, kita buat sama-sama lah latihan. Kamu faham. Lengkapkan jadual berikut dengan menulis L bagi garam terlarutkan dan TL bagi garam tak terlarutkan. Saya dah cakap kamu, saya suruh hafal. Kena hafal. Okay? Alright. So, kita buat ulang kaji sikit. Kamu dah mula hafal ke? Saya nak kamu hafal. Kalau kamu tak hafal, memang kamu tak boleh jawab soalan ni. Okay? Okay, apa dia? Semua garam sulfat larut dalam air kecuali kalsium, plumbum, barium. Ikut ya. Okay, macam nak ingat dia. Kalsium, pantai,
cahaya bulan. Yang ini tidak larut. Ni ulang kaji saja ni. PCB, plumbum, kalsium, barium. Yang tak larut. Semua garam sulfat larut dalam air kecuali PCB. Plumbum, kalsium, barium. Okey. Semua garam klorida larut dalam air kecuali PA. PA dia. PA tak larut. Plumbum, argentum. PA gatal, PAG. AG tu AG tu untuk argentum. Kamu kata amonium pula. Semua garam amonium, semua garam yang melibatkan ion natrium, iaitu natrium, amonium dan kalium larut dalam air. Okey. Untuk klorida, semua garam larut dalam air kecuali PA gatal, plumbum dan argentum. Semua garam nitrat larut dalam air. Tak ada garam nitrat yang tak larut dalam air. Okey? Senang je nak ingat dia tu. Semua garam karbonat larut dalam air kecuali 3 NaC ni saja. NaC ni dia ambil semua. Sulfat pun larut air, klorida pun larut air, nitrat pun larut air, karbonat. Okey? Itu cara nak ingat. Saya ulang lagi sekali. Semua garam sulfat larut dalam air kecuali PCB, plumbum, kalsium, barium. Semua garam klorida larut dalam air kecuali PAG, plumbum dan argentum. Semua garam nitrat larut dalam air. Semua garam karbonat larut dalam air kecuali semua garam karbonat tidak larut dalam air kecuali yang larut hanyalah 3 tu sahaja. Okey? Boleh? Okey, ini ulang kaji je. So, kamu hafal lah. Ni saya bagi cara nak kamu hafal dan ingat. Kalau nak salin cara hafalan saya, tengoklah kat sini. Yang belum hafal. Naik atas pula. Okey, ni cara nak ingat Boleh catat. Yang ni kamu dah buat kan? Saya suruh buat hari tu. Okey, susnya. Okey, kita nak bincang yang ni. Zinc klorida. Ingat balik, semua garam klorida boleh larut dalam air kecuali apa? Ingat balik. Okey, maknanya zinc klorida dikira sebagai zinc yang larut dalam air. Okey, so macam mana nak sediakan zinc klorida ni? Guna kaedah gunakan kaedah sama ada campurkan logam zinc ni atau zinc karbonat atau zinc oksida dengan, maknanya satu kita cara dia larut, kita tahu dia larut. Mula-mula cara pertama. Okey, sorry. Saya cepat. Okey, saya ulang lagi sekali. Okey, katakanlah kamu dapat zinc klorida. Kaedah zinc. Okey, tengok. Cara langkah pertama, okey, zinc klorida ni larut dalam air ke tak? Okey, larut. Okey, macam mana nak hasilkan dia? Kaedah 1 ke? Kaedah 1 pentitratan.
kaedah 2 ke, campurkan asid dengan logam ataupun asid dengan oksida logam ataupun asid dengan karbonat logam. Okey, kaedah 3 tu tak payah gunalah. Ganda 2 tak payahlah sebab dia garam terlarut ada 2. So kita pilih yang kedua. Kenapa yang kedua? Sebab kaedah pertama hanya untuk nak natrium, amonium dengan kalium. So kita pilih kaedah pertama. Dalam kaedah ini kita mesti ambil sumber daripada cation iaitu ada zinc dan anion iaitu ada klorin. Okay, zinc ni boleh ambil daripada mana? Kita boleh tindak balaskan zinc dengan klorin ni mesti ambil asid hidroklorik lah. Tindak balaskan zinc dengan asid hidroklorik hasilkan garam zinc klorida ataupun zinc karbonat tindak balaskan dengan asid hidroklorik hasilkan zinc klorida karbon dioksida dengan air ataupun zinc oksida bertindak balas dengan asid hidroklorik hasilkan zinc klorida dengan air. Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Kamu dah buat belum? Dah buat lah? Belum. Belum. Okey. Cuba yang kedua pula. Saya bagi masa yang kedua cuba. Okey, buat dulu. Cuba. Yang kedua garam dia ialah natrium nitrat. Okey, langkah pertama dia buat apa? Dia buat dulu. Kau ni pun tak percaya. Apa sekolah dalam rumah? Yang ini seindah. Encik dia. Dia tak salah kemudian. Ya. Kelas gitu. Buat bulan tu. Tu yang tip. Rosak. Tak, dekat sekolah memang kena pakai lukit pakai ni dia tak boleh pakai lukit paper dekat sekolah. Tapi mahal tau. Okey.
Okay, kita pergi yang kedua. Natrium nitrat. Nak guna kaedah apa? Kita bagilah seorang satu jawab kan. Apa, relax-relax. Ada 8 orang je. Okay. Humairah, cuba jawab. Salah tak apa. Ini tak payah malu. Budak lelaki tak ada. Relax-relax je. Santai. Nama pun santai. Kelas yang ramai sangat ni. Sampai penuh. Okay. Natrium nitrat Humairah. Dia larut tak dalam air? Garam tu larut dalam air ke tak? Langkah pertama tentukan. Dia larut dalam air tak? Larut. Larut. Oleh kerana dia natrium nitrat, kaedah mana nak guna? Kaedah 1 ke kaedah 2? Garam terlarut kan ada 2 kan? Nak guna kaedah 1 ke kaedah 2? Kaedah 1 pentitratan. Hanya untuk garam nak natrium, amonium, kalium. Kaedah 2 tindak balaskan asid dengan logam ke, asid dengan oksida logam ke, asid dengan karbonat logam. Kaedah mana yang kamu nak guna? Kaedah 2. Kaedah 2 Natrium nitrat, kaedah mana? Yang mana? Kaedah mana? Ni. Kaedah 1. Okey, ni nampak ni. Kaedah 1 ke kaedah 2? Kaedah 1. Kenapa? Sebab ini garam natrium. Jadi garam natrium ni lah kaedah 1. Kaedah 1 kita buat apa? Kita campurkan asid dan alkali. So asid apa yang kita pilih di sini? Asid dan alkali. Kita nak hasilkan natrium nitrat. So kamu rasa asid apa yang dipilih? Tengok kat sini. Asid apa ni? Asid nitrik yang dipilih. So kamu tindak balaskan asid nitrik, formula dia HNO3 dengan alkali dia mesti natrium apa? Apa yang di depan tu ada natrium? Natrium apa alkali dia? Natrium apa? Natrium nitrat daripada sumber asid dia. Natrium ni daripada sumber alkali. Asid nitrit dia kita dah pilih. Okay, yang ini mesti alkali. Apa dia? Natrium karbonat. Natrium karbonat tak boleh. Ini alkali. Asid yang kita pilih adalah asid nitrik. Okey, dah betul lah. Alkali yang kita pilih mesti mengandungi di depan tu natrium. Natrium apa yang ada alkali kat depan? Natrium apa? Natrium? Sulfat. Natrium hidroksida. Natrium hidroksida ini adalah alkali. Okey, natrium hidroksida adalah alkali. So, hasilnya ialah garam natrium nitrat dan air. Faham tak? Faham tak? Faham. Guna kaedah pertama. Okey. So, ini yang pertama. Okey. Alright. Okay, natrium hidroksida. Natrium hidroksida ni alkali. Asid nitrik asid. So hasilnya ialah natrium nitrat dengan air.
Okey. Kita pergi yang kedua pula. Ketiga. Ketiga adalah Argentum chlorida. Argentum chlorida. Argentum chlorida ni, okey, adakah dapat larut atau tidak dalam air? Atika, saya nampak je nama saya panggil je. Sorry tak apa, kita sama kita je. Jawab je. Ha? Tak larut. Ya, bagus. Tak larut. Okey, ingat semua garam klorida larut dalam air kecuali PAG, PA gatal. Okey, itu cara nak ingat sebenarnya. Cara kita lah nak ingat. Okey, seterusnya Argentum chlorida tak larut. Okey, kalau tak larut kita guna kaedah apa? Kaedah apa Tika? Penguraian? Kaedah dikekut. Penguraian ganda dua lah kan? Kaedah penguraian ganda dua. Kaedah penguraian ganda dua. Macam mana kaedah penguraian ganda dua? Cara ni lah. Satu dipilih daripada ion okey. Alright, kaedah penguraian ganda dua. Satu dipilih daripada, okey, sekarang kita nak hasilkan, sekejap saya cari tempat kosong. Okey. Sekarang kita nak hasilkan Argentum chlorida. Tengok macam mana Argentum chlorida. Alright, formula dia AgCl. Okey. Jadi kita tahu yang ini garam tidak larut, tidak terlarutkan. Jadi kaedah dia kita gunakan kaedah penguraian ganda dua. Okey, kita kena cari garam satu mengandungi ion argentum. Satu mengandungi garam apa dia? Ion chlorida. So bagi saya contoh ion argentum apa? Kita ambil argentum apa saya terang hari tu. Ni saya dah terang dah ni. Kita ambil argentum apa? Nak mudah kita ambil argentum. Siapa boleh jawab ini? Argentum nitrat. Ya, kita ambil argentum nitrat. Sebab kita tahu semua garam nitrat larut dalam air. Kita tindak balaskan dengan ion yang ada klorida kat belakang ni. Kita nak pilih apa? Biasanya kita pilih garam nak. Kamu nak pilih apa? Natrium klorida. Ini pun boleh, ini pun boleh. Maka hasilnya ialah Argentum klorida dan natrium nitrat. Kita juga boleh pilih argentum nitrat ni tak sama kalium klorida sebab saya kata nak ni kan, KCl pun boleh. Okey, hasilnya adalah argentum klorida dan kalium nitrat. Hasilnya tetap sama. Boleh faham? Okey. Ini jawapan untuk tidak larut. Okey. Okey, saya nak kamu cuba juga yang ni. Saya nak kamu buat susnya, kuprom 2 sulfat. Kalau saya bagi semua kamu takkan faham bila-bila. Okey, cuba juga. Okey, salin dulu yang ni. Buat yang susnya pula. Buat yang kedua. Buat yang kedua. Yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat. Kuprom 2 sulfat. Langkah pertama tentukan dulu. Dia larut atau tidak.
Belum tidak. Ada bahagian macam ni. Wow. Beredar. Boleh ada bahagian je ni. Tu dia pasiak kan. Pasiak benteng tu menyayang. Ni dia menyayang. Mak. Dia ambil guna drone kot. Dia menyayang. Ada orang menyayang tak mandi. Ada orang mandi contohnya yang dia. Bertiga ni buat dia nak buat. Tapi satu keluarga lah bertiga tu di sekolah. Bertiga. Okey dah. Kuprum 2 sulfat. Kuprum 2 sulfat. Okey, kuprum 2 sulfat. Larut ke tak dalam air kuprum 2 sulfat ni? Nurin? Larut ke tak kuprum 2 sulfat? Ya, cikgu. Larut. Ya, kuprum 2 sulfat lah larut dalam air. So kamu nak guna kaedah apa? Kaedah 2. 2. Iaitu larutkan logam di dalam asid kan? Okey, so kamu nak tindak berlaku kamu guna apa? Okey, kata logam dulu. Logam apa kamu nak guna? Kuprum. Kuprum. Asid apa nak guna? Asid sulfat. Asid sulfuric. Okey, asid sulfuric. Ya, hasilnya adalah kuprum Sulfat. sulfat dan juga air. Air. Okey, kamu juga boleh gunakan kuprum oksida. Sorry. Kuprum tak boleh guna sebab dalam siri keaktifan guna kuprum oksida. Kuprum tak boleh guna sebenarnya dalam siri keaktifan. Kuprum ni berada di bawah hidrogen, tetapi kuprum oksida boleh. Sebab air ni, hidrogen ni boleh menyesarkan oksigen daripada kuprum. So dia boleh guna kuprum ni kira logam yang kurang aktif. Kuprum karbonat dan juga asid sulfurik. Hasilkan kuprum sulfat, air dan karbon dioksida. Dia faham Okey, ni sebahagian ni. Okey, dia tak boleh kuprum sebab kuprum ni dikira logam yang paling kurang reaktif dibandingkan dengan hidrogen. Jadi dia tak boleh menyesarkan hidrogen tu. Tapi kalau kuprum oksida boleh. Okey, cuba pula okey, macam ni. Saya tak nak saya nak kamu cuba. Kalau tidak kita habiskan masa. Cuba lepas tu nanti saya masukkan dalam grup. Saya bagi sebagai kerja dan nanti kamu PM saya. Ya. Okay, sebab banyak masa ni dah pukul 12.30 lah. Kita tak. Okey. Dan ni nanti saya nak kamu ni. Ya. Okey, ujian ni yang ni pun buat sendiri. Nanti saya bagi dia punya ni. Okey, macam ni. Latihan kamu PM saya lah, kamu buat dulu. PM ini pun boleh kira. Okey, ni pun boleh kira. Okey, langkah. Okey, latihan ni sebagai kerja rumah lah. Nanti suruh kamu PM saya. Semua siapkan. Membina persamaan. Okey, cuma saya nak terangkan. Ini pun kamu boleh buat semua ada dalam tu. Pun boleh buat, kiraan pun boleh buat. Okey, saya nak kamu buat sendiri yang ni. PM saya. Uraikan penyediaan ni pun kamu boleh buat, semua ada dah. Eksperimen pun boleh buat, dah ada.
Cara pun dah ada. Okey, cuma yang di bawah ni tak banyak. Okey, untuk itu saya rasa kita stop kat sini dulu Okey, dan saya akan cuba masukkan rekod sikit je hari ni sebab tak ramai masuk. So saya hentikan kat sini dan saya akan bagi kerja. Okey. So ingat ni saya berhenti kat sini. Tengoklah hari-hari apa saya ni. Kita sambung dengan tajuk ni. Kita nak membina persamaan. Sudah 12.30. Okey, itu saja untuk hari. Okey, jangan lupa. Okey, saya nak confirm kehadiran. Okey, yang selalu masuk ni, insyaAllah kamu jangan risau, kamu punya markah dalam PBD kamu memang banyak. Okey, tapi dengan syarat kenalah buat latihan lain juga kan. Okay, bagi saya terus saya nak cakap dulu kehadiran. Okay. Yang hadir hari ni berapa? 30-an ke satu hari bulan? Satu hari bulan. 31 je. 31. Okey, bagus. Nampak now tak tahu perkembangan dunia. Okey, 31. Yang hadir Nur Fatimah. Lagi. Nur Atika. Nur Humaira. Irdina. Nurin. Suziani. Fatimah. Lagi ada tak? Yang tak ada dalam ni? Alisha. Kesvin tu baru masuk ke apa? Baru masuk kan? Dan Abi baru nak masuk. So, saya tanda nama Fatimah, Atika, Numairah, Idina, Nurin, Suziana, Fatimah, Alisha. Ada tak yang saya tak masukkan ni? 8 orang. Ada tak? Ada Dah Cikgu. Ha. Saya lambat masuk. Dan habis lah pun Keswin. Okey, tak apa. Buat latihan je. Latihan tu nanti PM saya. Baru masuk kan kamu kan? Pukul 12, cikgu, pukul 12. Ke-12? Tak nampak pun nama kamu muncul. Kau orang tidur ke? Kau orang tidur? Tak. Tadi ada kelas tuition. Okey. Tak apalah. Okey, tak apa. Kalau macam tu nanti saya bagi latihan. Nanti hantar je dekat saya. Okey, saya dah habis dah. Sebab saya tak banyak pun. Saya nak kamu kena pasti garam je. Tajuk ni susah. Sebab itu saya nak kamu dengar betul-betul. Ya? Okey, nanti saya masukkan kerja. Ada 2 kerja nanti saya masukkan dalam tu. Okey, jangan lupa dan jangan lupa tengok berkali-kali pun tak apa video yang saya share. Okey, itu saja. Sekejap saya masukkan kerja dalam ni. Okey, itu saja. Tolong balik siapkan kerja. Oh ya, lupa tugasan tadi. Tugasan tadi sepatutnya kita sambung. Saya dah padam dah, tak apalah. Okey. Okey, itu saja.